أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على رسول الأمين إمام المرسلين حبيبنا وشفيئنا وزخرنا ومولانا محمد الفاتح وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار والسير الأسرار والترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علم الإنسان ما لم يعلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أمين يا رب العالمين. أما بعد. Kasihi Tuan Imam, Tuan Pengurusi serta semua pegawai Surau An-Nur Pasar 3A Bandar Seremban Selatan, tuan-tuan guru, para asatizah, ustaz, ustazah, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi dikurniakan kepada kita nikmat terbesar, nikmat kehidupan, nikmat melakukan amal kebajikan dan ibadah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kerana dihimpunkan di tempat yang mulia, di dalam surau yang indah ini pada waktu yang mulia, waktu maghrib, pada hari yang mulia, hari ke-8 masuk 9 Zulhijjah tahun 1441 Hijrah, di antara hari yang Allah Ta'ala muliakan di antara banyak-banyak hari. Jadi tuan-tuan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam alam ini, dalam kehidupan kita di dunia ini, ada yang Allah Ta'ala lebihkan sesuatu berbanding sesuatu yang lain, ya. Allah Ta'ala lebihkan satu tempat, muliakan satu tempat berbanding satu tempat yang lain. Sebagaimana kita tahu tempat-tempat dimuliakan, Makkah Al-Mukarramah disebut dalam Al-Quran, Madinah Al-Munawwarah, Baitul Maqdis. Ini tempat-tempat yang Allah Ta'ala muliakan berbanding sebahagian tempat yang lain. Kemudian ada hari yang Allah Ta'ala muliakan. Kalau dalam seminggu, hari yang paling mulia, Sayyidul Ayyam, penghulu sekalian hari, iaitu Yaumul Jum'ah, hari Jumaat. Kemudian dalam bulan-bulan, ada yang bulan Allah Ta'ala muliakan, iaitu bulan-bulan yang haram, 4 bulan yang haram, kan? Kemudian dalam manusia pun ada Allah Ta'ala muliakan, kalangan berbilion manusia Allah Ta'ala muliakan para anbiya wal mursalin, para nabi dan rasul. Kemudian orang salih, para syuhada, solihin. Daripada orang solih ni pula ada yang dimuliakan lagi. Makna tadi di kalangan para nabi ni yang termulia ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun baginda yang akhir tapi yang termulia, bukan saja di kalangan rasul dan nabi, tetapi di kalangan seluruh makhluk Allah SWT. Dan di sisi baginda ramai pula para sahabat,
para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum, kita selalu baca yang Allah redha ke atas mereka itu. Di dalam ramai-ramai sahabat ni pula ada tingkatan-tingkatan dia, ya, daripada berapa 124,000 kata sebahagian qaul. Ada yang berbai'ah, bai'atul ridwan, berapa orang? 1,500 orang contohnya. Kemudian yang menyertai perang, antaranya perang Badar yang pertama 313 orang. Daripada tu pula ada yang Allah Ta'ala muliakan 10 sahabat yang dijamin syurga. Daripada 10 tu ada lagi yang mulia 4 orang khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Dalam 4 orang ni ada lagi yang mulia dah, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Nabi cakap kalaulah ditimbang iman Abu Bakar dan seluruh iman manusia yang ada ni, maka berat lagi iman Abu Bakar. Makna tuan-tuan, hebat ni Sayyidina Abu Bakar. Iman kita yang ada sekarang ni rasa lagi lah. Orang cakap sab-sabsui dia nak betul kan. Ini iman pada zaman tu, maknanya sahabat punya iman dia timbang tu orang ramai tu. Timbang iman Abu Bakar, baik lagi. Nah itulah. Maknanya orang yang menjalani kehidupan yang Allah Ta'ala pilih akan dianya untuk faham tentang agama. Jadi tuan-tuan puan dirahmati Allah SWT, malam ni kita tak buka kitab. Saya dapat semboyan daripada unit semboyan Surah An-Nur. Dia kata Ustaz free tak? Dah faham tu, ya? Bila saya kawan? Malam esok tu. Dia short notice. Nanti jap boleh lah. Ni cerita apa? Ada cerita lah, kita nak korban, raya korban nak sampai ni, raya Aidil Adha. Jadi saya ni dah takut nak mengelak kan, ya? Pasal apa? Takut saya nanti kena jawab pula. Dulu saya suka mengelak daripada zaman belajar tu. Malih, pergi kelas, malih, macam-macam lah kan. Almarhum Datuk Syekh Murtada dulu, dia pernah saya berjumpa dia marah kan. Aku ada buat zikir kat Istana Raja, saya kampung Sawah Raja, Ombau. Sediam lah. Tahu tak? Tahu. Manakah aku tak pernah nampak? Terperanjat. Masa tu zaman muda lah, umur belasan tahun. Diam. Ada tu. Apa salah tak datang? Nanti datang InsyaAllah. InsyaAllah 5 kali pun tak sampai juga. Kan? Jadi tapi dulu kalau boleh jangan kita ulang sampai sekarang, kan? Sebab kehidupan kita ni makin lama makin faham. Bila faham makin rajin, bila rajin makin buat, bila buat makin ikhlas, bila ikhlas baru ada hasil. Jadi saya tak boleh nak mengelak, jadi saya angguk ni lah. Tapi dalam WhatsApp mengangguk tak nampak kan, tapi okay, setuju lah je. Boleh tuan kawan. Selang tak berapa lama sampai dia punya stiker gambar poster. Saya kawan, hebat Surah An-Nur ni, memang bercahaya lah. Kan? Jadi alhamdulillah, pasal apa? Waktu yang baik. Bila kita belajar, bila kita faham, susah kita nak mengelak azab. Yang kita mengelak zaman kita tak apa faham dulu. Kita nak cenekir, kita ni nak cuik tulang. Tapi apabila adanya kefahaman, adanya ilmu, menjadikan kita tu sebenarnya kita tak rajin, tapi seolah-olah kita didorong. Ya? Maka mudah-mudahan ilmu yang kita ada tu menjadi ilmu yang bermanfaat, yang mendatangkan manfaat. Tapi kalau ada ilmu tak nak kita beramal, ilmu itu mudarat pada kita, tak memberi kesan, ya, dan itu sangat berbahaya. Ada orang yang ada ilmu, makin banyak ilmu ni makin malas dia, makin jauh dia daripada Allah, ya. Jadi bila kita ada sikit ilmu, banyak tak ada tuan. Jadi saya pun sebenarnya takut juga apa nak dicerita. Tapi itulah sifat manusia, kan? Kita memang lupa. Setiap tahun kita melalui hari raya Aidil Adha, melalui haji, melalui setahun sekali, kita lupa. Kenapa? Sedangkan solat sehari 5 waktu pun ramai yang lupa. Sehari 5 kali ramai yang lupa tu. Kadang dia buat 1 waktu, kadang-kadang 2 waktu, kadang-kadang 3.
Tapi dia ingat, kadang-kadang dia buat subuh dengan zuhur, asar dengan maghrib lucut. Kadang dia buat isyak, yang lain pun bubuh. Dia tak tentu, tapi dia tahu ada 5 waktu. Hari-hari lupa pun, ramai yang lupa. Kita pun kadang ada time kita terlupa juga, kita tak ingat. Sebab kita ingat kita dah semayang. Itu sebenarnya bagus juga, sebab dia sentiasa semayang, sampaikan dia rasa macam selalu semayang. Tapi bila dia teringat dia boleh semayang, dia punya istighfar, punya astagfirullahaladzim, Allah. Tadi solat zuhur tu, dia ingat dah solat asar, perasaan dijauh. Lalu dia bingkas bangun dan cepet-cepet dia semayang. Dimaafkan, ya, dimaafkan. Tapi selalu ingat, dalam tidur pun boleh ingat. Orang yang dalam hati dia sembahyang, dalam tidur dia ingat. Sebab tu dia bila bangun subuh, dia dengar, kalau ada jam mengaji, kalau dengar surau mengaji, dia bangun, dah masuk waktu ni. Tapi orang yang lupa, tuan, ditokap copong imam apabila azan pun dia tak peduli dah. Kan? Jadi hari ni hari 8 lah. 8 hari ni hari tarwiyah panggil lah kalau orang ambil haji, ya. Hari tarwiyah itu hari jemaah haji bersiap daripada rumah untuk masuk ke Arafah. Al-Hajjul Arafat, haji itu wukuf di Arafah. Sebagian ulama cakap hadis ni maksudnya Al-Hajjul Arafat, maksudnya haji itu pengetahuan. Ya, apabila ditanya oleh Jibril AS kepada Nabi Ibrahim, arafta, bagaimana Nabi haji ni, kata tak Ibrahim? Jawab Nabi Ibrahim, araftu, aku tahu. Pun ada ulama cakap haji itu tahu, tapi salah satu daripada rukun syarat dia, maknanya kena wukuf di Arafah. Bila berlaku wukuf tu? Berlaku wukuf tuan dalam bulan Zulhijjah. Ya, dulu kita dah terangkan nama-nama bulan. Zulqa'dah sebutan, ya. Kita bicara Zulqa'dah bolehlah, tak apa. Tapi kalau dalam ejaan bahasa Arab, zal, waw, alif, lam, qaf, ain, dal, ta marbutah. Zulqa'dah, al-qu'ud, duduk. Maksudnya Zulqa'dah, bulan yang orang duduk rumah. Kenapa? Kerana nak menunggu bulan haji. Bulan haji itu dipanggil Zulhijjah, bulan yang dalamnya dikerjakan haji. Kita sekarang ni tuan, jadi kelebihan 10 yang dulu saya pernah sebut pada pertemuan yang lepas, Allah Ta'ala, Nabi SAW, para ulama sepakat mengatakan 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah tu antara hari yang Allah Ta'ala muliakan daripada banyak-banyak hari. Jadi kita masih ada di dalam hari ni, hari ke-8, dah masuk ke 9 lah, lepas maghrib tadi kan. Sebab bulan Islam ni dia maghrib masuk hari yang besok tu, ya. Sebab tu kalau kita nak bertakbir, ya, lepas ya, saya sebagai menyimpang habis waktu maghrib tu kan, dia dah baca dah tu, maknanya esok hari gaya dah masuk hari besok tu, takbir lah. Jadi tuan, cerita apa tuan? Cerita gaya lah tak? Gaya lemang lah kan? Lemang gondang. Itu lah yang kita biasa kan, lagu gaya. Keluar lagu gaya kan. Lama betul tak dengar lagu gaya dah. Gaya puasa tadi tak ada lagu gaya. Pasal semua orang duduk rumah sedih. Jadi dia orang tak bagi keluar lagu gaya, takut menambah lagi kesedihan. Dia macam-macam fikir tu, dah raya dah tak boleh balik kampung, tak boleh pergi beraya, tak boleh salam ampau tak dapat. Lepas tu yang giang-giang tak, para suami lapang sikit dah tu, alhamdulillah tak kan, langsi tak tukar apa semua, banyak benda yang tu. Tapi dia dah kojak-kojak tintin delivery nak sampai pun menakutkan juga. Bersiang sali kereta motor lalu, saya ke depan rumah siap meja ada bakul tintin pak masuk dalam tu. Tah bila masuk dia mosan tak tahu dah, tahu sampai kojap sampai naik konal lah budak delivery tu kan. Yang paling mengerikan dia fikir tuan-tuan, nak kena baca khutbah raya dengan jadi imam tarawih kan. Dah tak ada lagu raya betul lagi. Ni yang keluar dah. Tadi buka, ada lagu raya macam kawan. Ingat ya lagu raya. Ada, walaupun raya haji kan. Sebab apa tu? Sebab ianya merupakan al-aid, iaitu hari kebesaran, ya.
Jadi apa kita nak cerita tuan? Maknanya jadi kita review lah, revise apa yang kita ingat tentang hari raya ni, hari raya Aidil Adha. Nama dia Aidil Adha ni tadi hari raya korban. Udhiyah tu binatang ternakan. Kenapa? Apa kaitannya? Dari mana-mana asal dia, kita tengoklah maksud dia tu. Makna Aid tu kembali maksud dia, ya, raya lah, ya, hari kemuliaan. Adha itu binatang tu lah, ya. Makna pada hari itu disembelih binatang. Udhiyah, binatang ternakan, binatang yang digembala. Maksudnya hari itu dimulih binatang yang digembala, maknanya binatang yang jinak. Binatang jinak kita tengok apa tuan? Yang biasa kita tengok korban lah. Yang pertama terutamanya unta lah, kan? Unta ni jarang ada di tempat kita. Ada dulu korban unta, kan? Apa tu ada ketika unta Australia lah, Islam kata Islam unta ni teh. Unta China, unta dia macam-macam hukum para ulama ramai. Jadi keislaman unta tu nak ditanya dia unta Australia. Yang biasa Nabi buat unta Mekah, unta Arab. Unta Arab tu terjamin, ni unta Australia ni tak tahu lah, boleh mengucap pun tak boleh, kau macam mana ni teh. Macam mana tuan? Kita ambil cerita unta lah, kan? Janganlah kita pertikai, kan? Rupa ada macam unta lah tu, kan? Minta tak lah supaya diberilah pahala unta tu besar. Lepas tu lembu, tu lembu. Kobau termasuk binatang ternakan. Dan kambing dan biri-biri kibas kalau di Arab. Jadi Ustaz, rusa macam mana? Rusa boleh tak? Tak boleh. Jinak ni dalam TV boleh beri makan? Tak boleh, kan? Rusa tak boleh. Walaupun bala banyak, sifat dia liar. Jangan kita ada bala rusa kita jinak, kita cakap orang saya nak kurban rusa, kan, kasih canggih sikit, tak apa, saya ikhlas bawa 3 ekor. Tak boleh, ya, tak boleh. Ataupun ada yang bawa seladang pun tak boleh, sebab sifat dia liar. Maksud sifat dia liar, kita tak jumpa banyak orang boleh rusa tapi di dalam kurungan. Kalau kita lepaskan dia mungkin lagi ke hutan, ataupun dia mungkin lagi larau lah dah. Belum ada kita jumpa tepi jalan kayak pilah titin, rusa ni bahasa sepah. Belum tuan. Ada sekali kat Sendayan ada seekor rusa, tah mana datang viral. Mana dia tu luar biasa. Bila viral tu luar biasa tu. Dia senang nak tengok perkara luar biasa ni. Bila masuk dalam grup WhatsApp tu viral, tu luar biasa tu. Maknanya tak biasa tengok rusa yang berkeliaran. Maksud dia biasa dalam kurungan. Jadi dia bukan binatang yang jinak. Maknanya kalau kita bala 100 ekor, lepas tu kita lepehan, bertepian. Walaupun kita dah bala 5 tahun, dia tak mahu dah. Macam kambing, macam lembu, ban tak mahu dah. Selalu kan tam. Ada banyak tuan kawan bala lepeh, senapang dia hukum. Tak mahu dah. Tapi dalam kurung tu dia nak bagi dadak, dia datang. Bila lepeh dia cabut lagi. Jadi tak boleh. Dia ni bahimatul an'am, binatang ternakan 4 kaki. Kan? Angsa tak boleh. Bawa lah 20 ekor saya nak korban angsa tahun ni, tak boleh. Jadi korban ni maksudnya qarraba yuqarribu qurbanan, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Apa dalilnya? Dalilnya surah Al-Kautsar lah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Pendek. Biasa orang kalau jadi imam nak tu dia nak capek, ni 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar, sungguhnya telah aku berikan ya Muhammad kepadamu nikmat yang banyak. Al-Kautsar maksud nikmat yang banyak. Al-Kautsar juga kata ulama adalah telaga Nabi SAW, 4 segi, yang airnya lebih manis dari madu dan lebih putih dari susu, diberi kepada umat Nabi yang taat. Tentuan ni semualah, kan? Taat, semayang, suruh poso, tak suruh poso pun poso juga, kan? Masuk Idul Hijjah dia poso,
Maka dipertikai anak ni hari tarawih puasa ni semua hadis palsu ni. Puasa kan, ya. Puasa dah lah. Ramadan pun tak penuh. Nak puasa sunat macam-macam kepada orang, puasa lah. Jangan puasa pada hari yang diharamkan sudah. Satu hari raya Aidilfitri kita pergi puasa, orang lain semua pergi beraya, kita puasa, atau haram. Ya. Ataupun hari raya Aidil Adha, hari Tasyrik kita puasa, tak boleh. Selain daripada tu puasa lah. Kita tak mewajibkan. Kau tak puasa hari ke-8 tarawih, kau berdosa, nanti kau masuk neraka, amalan kau ditolak selama 40 tahun. Tak ada, itu salah. Tapi nak puasa, puasalah. Sebab Nabi menjamin orang yang beribadah pada 10 Zulhijjah yang pertama ni diberi ganjaran berlipat ganda sehingga ke 700 kali ganda. Puasa, solat sunat, tilawah, mengaji, sedekah, iktikaf, silaturahim, buatlah segala kebaikan, kan? Dulu saya dah cakap, kita ni kalau boleh buat segala yang baik, puasa tu antara yang termahal lah nak dibuat. Sebab menahan diri daripada makan dan minum seharian, dia ujian yang besar. Melintih rambutan, melintih kawan, melintih semua dia makan. Jadi dia melawan nafsu. Orang yang rajin puasa, dia ada pintu Ar-Rayyan nama dia, dipanggil nak masuk syurga. Orang yang rajin puasa masuk sini. Ada kemuliaan, ada kelebihan. Kemudian besok 9 Zulhijjah, ya, orang yang tak melakukan haji sunat berpuasa. Kata Nabi SAW, aku berdoa agar diberi keampunan setahun yang sudah dan setahun yang akan datang. Ada kesempatan puasa khas orang lelaki ni. Mama mereka kerja kali puasa lah, kan yang selalu ini. Iya, kita ni pada colik je mata umpai nak tidur kan, makan ya. Boleh makan, tak salah dah, tu pun nikmat juga. Tapi puasa tu pun nikmat sebenarnya, kan? Sesekali dia rehat badan dia puasa. Lagi pula sampai waktu-waktu yang afdal. Jadi tuan-tuan pun dirahmati Allah SWT, maka bolehlah puasa. Hari ni kalau tak sampai, besok boleh puasa lagi, ya. Jadi kat mana nak mula tuan? Mana sebenarnya puasa? Kau korban, kau gaya ni. Lemang bakal tak? Ada surau ada bakal lemang tak? Tak ada. Kalau tak ada, besok kita di Dusari Bayu 2 ada bakal lemang. Kalau ada yang kenyam nak lemang, boleh datang, tak ada masalah, kan? Pasal besok semua orang puasa kat sana. Jadi tak ada risau dah, tak ada itu kontes. Semua puasa. Pengurusi kan semua puasa, besok kita bakal lemang. Jadi buka besok dapat makan, kan? Surau bakal lemang. Jadi lemang, itu satu part. Itu maksudnya kegembiraan pada hari raya, kan, ya. Hari raya ni gembira. Jadi korban ni maksudnya mendekatkan diri kepada Allah SWT bagi binatang-binatang yang demikian tadi. Bagi siapa? Bagi orang Islam lah, ya. Orang tu Islam, kemudian dia mukallaf, maknanya dia cukup sempurna. Kemudian dia ni korban tu binatang bahimatul an'am yang disebutkan tadi, dan ada kemampuan pada dia. Maknanya telah aku berikan kepadamu nikmat yang banyak, kata Allah SWT surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Dengan nikmat ini semayanglah dan berkorbanlah, dengan erti untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Inna syani'aka wal abtar, orang yang membenci kamu sungguhnya mereka telah terputus daripada rahmatku. Maknanya rahmat Allah SWT, maknanya membenci Nabi SAW. Itu maksud dia, ya. 3 ayat tadi ringkas, tuan. Ini dalil dia untuk gesaan menyempurnakan ibadah kurban. Jadi kita rujuk pada mazhab Syafi'i dan ulama-ulama fiqh kita yang mengatakan tentang hukum dia adalah sangat dituntut sunat muakkad, itu hukum asal dia. Tapi boleh jadi wajib bagi orang yang dua keadaan. Pertama bernazar, yang kedua dia menyebut tentang seekor binatang yang dia nak korbankan. Dia nyebut pada orang, lembu jantan ni besok aku nak korban ni, maka wajib. Jadi bila wajib, waktu dia tu terbuka. Sebab kalau dia terlepas daripada waktu 10 sehingga 13, dia tetap kena sempurna juga seperti qada. Dan kalau kita semayang wajib dalam waktunya, semayang zuhur, tapi terlepih, kita kena qada dalam waktu asar ataupun maghrib. Jadi orang yang korban wajib, dia nazar atau dia menyebut,
maka terlepih tah mana dia pergi dah habis hari 14 tu baru dah ni dia kena sembelih. Tapi orang yang kurban sunat postpone lah tahun depan tu, ya. Jadi niat tu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap perbuatan dia mesti dengan niat, dan hanya orang tu yang tahu niat dia. Jadi niat dia tuan-tuan, niat dia ialah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Jadi dengan nikmat yang banyak yang kita dapat ni tadi, Allah Taala cakap sembahyang dan berkorbanlah. Maknanya tuan-tuan, berat lah. Berat, ya. Berapa kita nak nilai nikmat Allah Taala ni tuan? Dengan kadar yang kita nak korbankan setahun sekali ni. Nikmat kesihatan, nikmat harta benda, nikmat keluarga, nikmat segala-gala nikmat yang kita dapat, setahun sekali kita nak kena keluar untuk mensyukuri nikmat ni. Sembahyang hari-hari buat, kan? Pada kadar sekarang ni standard dia pegang 700 lah, ya, 700 termasuk segala pengurusan tu ini pun semua. Satu bahagian lembu RM700 dibahagi dengan setahun berapa ringgit sehari tuan? Lebih kurang RM2 sehari kali dengan 300, apa tu, 365 hari, RM2 kita nak bayar tu pun kita pucat. Saya cerita kat sini kat mana dulu kita bila dalam bab ni kita nak murah, tak ada ke kambing murah dalam 100 setengahnya kot. Baik, tak payah, malaikat pun benci dengan pangkah cari yang paling gemuk, kan kisah nak Nabi Adam berkorban, idza qaraba qurban, kedua korban ni mendekat ni Allah. Yang bagi kambing yang gemuk diterima korbannya, yang bagi buah-buahan yang busuk ditolak korbannya. Zaman tu tak ada manusia, korban letak atas bukit hilang, diterima oleh manusia tu. Kita tak, kita nak bersedekah yang paling tak elok, nak pergi masjid cari duit yang paling kecil, RM20. Kau ada RM0.5 kita nak masuk kan. Dah termasuk 50 tahan, silap ingat RM1 ni. Selamat, si baik. Cium lah. Selamat. Bak kata almarhum Datuk Ismail Kamus, yang kita infak, yang kita keluarkan tu duit kita, yang kita dalam paket tu belum tentu, kadang-kadang pomen punya, kadang-kadang hospital, klinik punya, kan? Jadi masuklah. Nak korban cari yang paling gemuk, yang paling sihat. Jadi bila kita dah berniat, kita i'tikad, maka kita carilah saluran yang betul. Berilah ke orang yang boleh dipercayai, dan ambil tahulah sikit, ya. Nak korban apa ni? Nak korban lembu. Kat mana? Kat sini. Orang perempuan lah, kalau orang lelaki ni senang sikit. Orang perempuan dia tak tahu, kalau boleh hari penyembelih nanti datanglah tengok, kan? Datang tengok, tu dah lembu kita tu. Pergi tengok tu, baca doa. Apa doa tuan? Bacalah doa Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzaka umirtu wa ana minal muslimin. Itu antara doa dia, ya. Mentara nak nunggu nyembelih dia baca. Jangan berburak lepas tu macam-macam kita uji kaji lah, lembu ni bakar mana, tak payah, ya. Berdoa. Lepas tu bila nak sembelih tu pergi tengok, jangan bercakap dengan lembu tu. Ni ada yang tah mana hukum Nabi. Pergi terlepas seorang pergi khabar, nanti kau lembu tu pun apa hal ni, orang dah berdabar nak kena melih ni, kak ni pun tak payah, pergi tengok. Ya Allah, terimalah. Baca lagi dah selawat Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ala sayyidina Muhammad. Allahumma minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, segalanya daripada engkau, rezeki aku dapat lembu ni, kepada engkau jugalah aku kembalikan, makna niat dan segala tujuan yang baik ni. Terimalah ya Allah. Cakap Melayu tak sampai nak hafal dah lagi 2 hari, kan? Mereka tak hafal, orang pun dah habis nyembelih. Dah sudah, la ilaha illallah. Tak ingat dalam hati, ya Allah, sungguhnya segala daripada engkau, kepada engkau aku kembalikan, terimalah ya Allah. Ada macam tu, ya. Lepas tu dah sembelih ni tadi macam mana? Dia bagi dah daging itu kau dapat, alhamdulillah. Kau tak dapat, janganlah berkecil hati. Kita nak beri ni kerana Allah, kerana Allah Ta'ala. Bila kerana manusia ni kita nak macam-macam ni, bila kita nak bagi tahu kita korban. Dengan sini ni lembu yang paling besar ni saya punya ni 15,000.
saya beli dekat ni. Tak payahlah macam tu lah, ya. Lepas tu jangan harap orang nak bagi kita dapat, alhamdulillah. Tak dapat pun tak apa, sebab pembahagian tu harus, tuan. 1/3 orang yang berkorban, 1/3 orang miskin, 1/3 orang yang tak miskin, saudara mara dan orang yang ni. Itu harus. Yang wajib kena bagi kat fakir miskin. Jangan sampai terlupa nak bagi kat fakir miskin. Mana nak cari fakir miskin ni? Carilah mana-mana tempat yang dipikirkan, tempat orang susah. Tak jumpa juga, carilah kawan kita, orang Rohingya, orang yang datang mengembara, merantau jauh daripada negara itu, beri kat dia. Dia tu kaya, banyak duit, banyak dia pada kita. Tak, walaupun dia banyak duit, tapi dia orang merantau. Orang merantau, tuan, section dia dengan pemastautin tak sama. Dia meninggalkan kampung halaman, dia meninggalkan anak isteri. Ada kesedihan dalam hati, apalagi waktu raya ni. Sebab tu orang miskin tu wajib kena beri. Tak ada bahagian dia tak pakai dah, batal. Ibarat macam itulah, ya. Sebab salah satu daripada tujuan korban ni mengembirakan fakir miskin. Mana dalam dia tak pernah makan daging dalam dapat daging fresh. Kita beri dia riang dan dia rasa dimuliakan di dalam masyarakat. Itu tujuanlah. Untuk sama-sama tawaduk. Orang kaya ada duit berkorban, orang susah yang tak ada duit susah ni dia dapat daging. Ini kita yang berkorban orang kaya, dia yang ambil banyak, orang miskin dapat lah selampap lah. Terjatuh cari dah hilang, mana ada daging ni. Dakwat lagi dah kucing biru. La ilaha illallah. Janganlah macam tu, ya. Jangan macam tu. Bagi banyak, bagi banyak. Jangan dihokap mana. Bila dah habis korban tu, terkinyam daging kita tak banyak. Fakat ni yang kaya-kaya ni, jom kita beli seekor lembu. Kita 7 orang yang kerjaan seorang. Tapi beli 4,500 beli, bagi tukang sembelih, bagi 7. Ini bukan cerita korban, cerita makan daging. Yang korban ni berilah, beri untuk mengembirakan. Ya, orang yang tangan di atas lebih mulia daripada tangan bawah. Maksud dia apa? Orang yang memberi ni dia memberi kegembiraan. Sebab tu Nabi cakap, artinya mut'am, berilah orang makan. Ini salah satu daripada cara untuk masuk syurga. Jalan-jalan ke syurga, beri orang makan. Afsyus salam, sebarkanlah salam, sambung silaturahim, salat di waktu orang tidur. Beri makan ni kenapa capek dapat dia punya ni, tuan? Sebab dia laju pahala tu. Dia makan tu masuk dalam perut. Tapi kok kita tahu dia jual ala kulli hal, jangan kita marah dah. Sebab kita dah bagi dah hak dia. Ya, kita bagi dia, orang susah. Rupa ada 38 kilo dalam peti ais. Tak termakan kita ni, kebawa kat rumah. Dia pun jual, buka gerai kecil. Daging fresh, dah kan? Yang kita makan, pasal tu hak dia. Ya, yang penting kita beri. Jadi, dah habis korban tu, balik rumah, rehat, masak, makan. Habislah hari korban. Cerita pun habislah. Kan? Itu dah ringkas. Ikhlaskan hati kita. Waktu pun dah nak masuk. Saya buka lah kalau ada soalan ataupun pembetulan ataupun penambahan. Ikhlas, tuan. Kita buat ni lillahi ta'ala. Itu saja, ya Allah. Afdal dia. Afdal ni banyak, tuan. Kalau kita nak buka tak cukup 2 hari dah. Afdal dia unta, lepas tu lembu, lepas tu kambing. Lembu yang mana? Lembu yang jantan lebih afdal daripada lembu betina. Lembu jantan yang mana? Lembu jantan yang belum pernah berkahwin lagi afdal daripada lembu jantan yang dah kahwin. Lembu dah kahwin. Tak ada pak perempuan-perempuan tu dah. Lembu yang dah pandai, ni dah pandai bercampur. Kemudian kalau lembu betina boleh tak? Boleh. Afdal lembu jantan daripada lembu betina. Lembu betina lah afdal yang belum beranak daripada yang dah beranak. Afdal lagi, lembu jantan yang bertanduk lebih afdal daripada lembu yang tak bertanduk. Afdal lagi, yang putih lebih afdal daripada yang hitam. Color pun ada, tuan. Yang putih, kuning cair, kemudian merah, lepas tu kelabu, lepas tu baru hitam. Orang cakap lembu putih dagingnya kurang dah. Tapi dalam kaedah fiqh dia, putih nombor wahid, nombor 1. Kambing pula mana yang baik? Yang tebal bulunya. Kibas kan, kibas kat Mekah yang tebal bulu macam Marok. Itu afdal lah. Berbiri, tu bulu-bulu jenis bulu tebal. Tentu. Kemudian tukang sembelih afdal yang mana? Orang yang tahu hukum makam, yang biasa nak ni. Boleh tak orang perempuan sembelih? Boleh. Afdal lah orang lelaki. Boleh tak budak-budak melih? Boleh. Tapi daripada buat budak, biarlah orang perempuan. Itu dalam fiqh.
Jadi wakalah, diwakilkan pada orang nak nyembelih tu. Afdalnya pula lagi yang punya korban dia sembelih sendiri. Akak ada korban, akak melih. Kok berani? Takkan berani dah. Kan? Kok akak melih pun viral nanti. Jangan. Kan? Orang lelaki ramai nak bagi orang lelaki nyembelih. Afdal lagi berlemah lembut dengan binatang yang nak disembelih. Nabi cakap berlemah lembut nasihat tu sehingga menyembelih pun berlemah lembut. Nabi cakap walaupun kita nak mematikan dia, jangan dibuat dia macam tawanan porang macam mana, ya. Tawanan porang pun kita wajib layan dengan baik. Orang yang bersalah pun kita ni biarlah mahkamah yang menentukan, yang kita ambil hukum sendiri. Ini tak macam lembu tu pernah buat hal dengan dia lah, ditarik sampai tercabut kepala lembu tu. Lembu dah lah kecil. Saya pun pelik lembu-lembu kecil ni. Dah cukup umur, dah tidak. Tengok macam baby lembu ni. Ditarik 30 orang. Sampai ke pokok kelapa. Berdebau jatuh. Ingat bahalah kepala dah tinggal, badan ke belakang. Jangan perlahan. Ya, kena cerdik, kena pandai dan hati-hati. Itulah antara dia tuan dia perkongsian pada malam ni. Jadi besok puasa, lusa, takbir raya. Takbir ni, takbir ada dua, mursal, muqayyad, kan. Mursal kalau raya puasa, masuk maghrib, besok raya kita takbir, tak kira. Muqayyad maknanya mengiringi salat. Ni dah raya Aidil Adha ni, sebab sebagian orang Aidil Adha ni lebih hebat daripada Aidil Fitri. Ada qaul mengatakan begitu, ya. Sebab takbir pun sampai hari 5 hari, masuk besok dah boleh, tuan-tuan. Ya, riwayat Ibn Abbas besok dah boleh takbir lah, lepas subuh. Jangan kita terperanjat lah. Kalau kita dengar takbir besok 9 Zulhijjah kan, boleh. Tapi kok takut orang nak tu, kita takbir seorang lah, perlahan kan. Besok 9 10 besok hari wukuf. Wukuf bila tuan-tuan? Gelincir matahari, masuk waktu zuhur dah start wukuf sehingga sebelum subuh hari raya 10 Zulhijjah. Tu waktu wukuf tu. Maknanya kalau kita nak ambil time dia, kita awal 5 jam. Kita tengok, boleh buka Google waktu zuhur di Arafah, di Mekah, di pukul apa. Maknanya kita kat sini katalah 5 suku, kata 12 suku kan zuhur. 5 suku tu masuk lah tu. Kita duduk lah. Yang dah pernah buat haji tu panak lah. Kita ni tawajuh, kita menginsafi lah kan. Puasa, taklah beri kita kelebihan. Orang yang tak pergi Mekah ada juga kelebihan dia, boleh puasa, duduk berzikir, baca Quran, waktu wukuf tu doa lah macam-macam kan. Lepas tu masuk 10 Zulhijjah, raya takbir. Boleh takbir 2 boleh, sampailah 3 boleh, lepas asar tu habislah. Maknanya maghrib tu dah tak ada lagi dah. Waktu korban pun sama, ya. Afdal di waktu siang berkorban daripada waktu malam. Afdalnya lagi tidak memotong kuku dan bulu-buluan di badan bagi orang yang dah berniat nak berkorban. Macam orang dalam ihram lah, ya. Hadis mengatakan kalau dibuat apa hukum makruh. Itu dah. Kalau dah terbuat tak apa, jangan cari kuku tu digaman, tak payah. Menyesal ustaz, tak apa, kita belajar. Tahun depan lupa, dengar lagi, panggil lagi ustaz. Kalau saya panjang umur, panggil lagi saya. Kalau pendek umur, panggil ustaz lain. Dia tengok Ustaz Zul lah terpap. Saya pula dah begitu rahsia, payah nak mengelak. Malam besok dekat surau kat tempat tu 1003. Malam lusa, malam hari raya tu Masjid Seri Sendayan. Saya ke mana hari tu, hari raya tu, hari Jumaat. Ada kuliah. Tapi tak berani nak cakap, nak minta excuse. Tadi masuk message, Ustaz hari tu hari raya Ustaz, kita postpone. Alhamdulillah kawan. Kan? Tak berani kan? Kut tuan jadi saya tak tahulah. Tak payah nak mengelak. Mudah-mudahan Ta'ala ampunlah dosa kita kan. Kita ni tak banyak masa sebenarnya. Masa banyak, kita yang tak banyak masa. Kojap dah habis, kojap dah habis lagi, kojap dah habis lagi, kojap dah kono mandian. Apalah di mandian ni, rupa kita dah tak boleh mandi sendiri. Lepas tu di kapan kita pula, alamak apa hal ni?
Lepas tu dia buat aku kubur. Aduh, ben jenazah ni dulu dan konal ni masjid. Rupa dah mati. Baru kita perasan, lah, dah mati. Korban tak sampai lagi, puasa sunat tak macam mana ni, nak bersedekah, dah habis. Jadi sekarang ni lah kita buat. Sekarang ni tuan-tuan, saya ingatkan diri sendiri. Ya, terbangun tengah malam, pergi bilik air tu, ambil wuduk, solat. Ya, baca Quran. Kau orang rumah tengok suami macam tu, jangan ditegur. Orang lain macam awak ni bang, dah tak lama lagi kau apa? Jangan. Berdoa, ya Allah, syukur Allah. Jangan ambil telefon WhatsApp ayah kau dah macam kat depan terbiat. Jangan, dia nak berubah tu disokong. Jangan di down dia. Banyak orang lelaki poso kadang terbarai poso dah aku seboleh setengah. Tak apa bang, banyak masa esok kita poso dah sekali. Dia dah tak poso. Dia pun nasi goreng di lambung tinggi sikit je. Kita lah terlalu dadah pula kita tahu kita orang apa dah dia racik lah dah api depan melayang tu nak kerja. Kita pun dia tak yo pula kan, banyak masalah. Kita pun buka lah ke sebelah setengah. Besar cabaran kan kita ni, bukan tak nak buat, nak baca Quran pun nak. Masa baca Quran lah dia nak mengadu masalah, baru dapat setengah muka, bang kejap ya teh. Kita pun tutup. Tak apa bang, tekang lepas zuhur kan boleh sambung ni. Zuhur tak ke mana, Quran tak ke mana. Puasa ujian ni. Jadi ada kesempatan kita buat lah. Jadi adakah apa-apa yang nak dibetulkan, ditambah ataupun? Tuan boleh tanya satu soalan ya? Boleh Tuan, insya-Allah. Bolehkah kita pinjam duit koperasi lah, macam saya dulu pada kerajaan kan? Boleh pinjam duit koperasi, saya boleh satu bahagian Kuala Lumpur untuk buat korban lah. Jadi duit koperasi tu dia potong lambat kan 2-3 tahun bagi akan lampu dah lagi. Minjam duit koperasi ya. Okey, duit koperasi, duit anu ni dia ada bahagian maknanya tadi jaminan untuk pembayaran kan. Kalau apa-apa berlaku kita pun dia tahu macam mana nak ambil. Jadi boleh. Ada banyak kaedah yang orang nak pergi tu, mana dia bayar. Yang tak boleh kalau kita ambil tanpa pengetahuan orang, kita pergi buat ibadah ataupun kita pinjam duit orang, kita tak berkemampuan, itu tak ada anu lah. Dia kemampuan ni bila ada lebih. Mana bila kita pinjam kita bayar adalah lebih tu kan. Cuma tempoh masa tu kita maknanya tadi macam jual beli dalam Islam, al-bai' bi thaman ajil, beli barang dah dapat, bayar kemudian kan. Jadi semualah kaedah tu, makna pemberi pinjam ni tadi kita pinjam duit tu dah kita punya dan kita jamin untuk bayar. Jadi diboleh kan? Boleh. Makna jadi tak adalah bersalah benar tu kan. Yang salah aku kita pinjam duit mak kita, memang payahlah nak ganti. Lepas tu kita pergi belanja orang buat korban pun tak sesuai. Ya, wallahu alam. Ya. Ha. Dia orang beritahu lah, ustaz tu beritahu masa kita minta duit, contoh dia 700 contoh kan untuk satu bahagian tu, dia kata kita tak boleh ambil sikit pun duit tu sebagai upah untuk tukang penyembelih ataupun tenaga kerja tu. Kalau nak bagi juga dia kena pakai dana lain untuk nak upah. Dia upah ni yang saya tahulah, yang tak boleh adalah bahagian daripada sembelihan kita tu, daging tu dijadikan upah. Ambil 5 kilo bagi ke tukang sembelih, ni upah tuan sembelih. Yang ni pekojo ambil kita pakai cain macam tu, itu tak boleh. Upah dalam bentuk duit, ambil duit luar bagi. Baik, dalam hal kita nak berkongsi untuk korban ni, kita bagi duit lembu tu, poli lembu tu dia termasuk package 700 lah contoh kan. Lembu tu tak berhenti daripada kandang berlari pergi sarah diri kat surau dah, dia nak kena buat naik lori. Yang tukang naik lori tu pun nak kena elak, silap kena tebok tu tuan, kena tengok. Jadi ni semua kos-kos tu termasuk lah tu. Jadi jangan kita nak detail lah pula, ni 700 saya bayar ni, lembu saya berapa kilonya berat kan. Lori dia lori apa, Daihatsu ke apa. Lepas tu macam ni lembu ni ada tanduk tak payah.
Jadi kita bagi, inilah yang aku korban aku, ya Allah, terimalah, bagi duit. Jadi pihak pengurusan satu pula dia kena amanah. Kalaulah bahagian tu besar, contohnya seorang 2,000, 7 orang 14,000, jangan beli lembu yang 2 hari lagi nak mati. Dah kan, dah lama tak makan kuih goreng, berdosa besar sebab dia pengelola. Jadi cukup untuk dia mendatangkan lembu tu sehingga terlaksana ibadah kurban tu sesuai dengan yang dibayar, boleh. Ya, kecuali kalau dia akad 700 ni beli lembu solid, kita takkan ambil, itu akad. Jadi sesama faham, yang berkorban beri, tolong tuan selesaikan. Sebab tu afdalnya lagi sembelih kambing seekor daripada satu bahagian daripada lembu dan unta. Itu afdal tuan. Kita masuk 1/7 lembu 1,000, kambing baru 800. Yang 800 menang daripada yang 1,000 lembu dia, sebab dia 1/7. Kalau nak disamakan dengan seekor lembu, 7 ekor kambing, lebih banyak sembelihan, lebih banyak darah yang keluar, lebih pahala. Itu dalam kaedah dia. Ya. Jadi itulah dah. Maknanya tadi boleh. Kang 700 beli lembu. Lembu cakap, tuan lembu lah bercakap. Lembu kau bercakap, sudahlah. Tak edi korban lah, dia ceramah kita pagi apa nak. Tuan lembu cakap, saya nak hantar nak Taman Lari 100 dah. Siapa nak tanggung 100 ni? Yang bagi duit 700 ni lah, termasuklah dalam tu. Ni tukang kawan ni kulu kili kederek ke baru ni, itulah dah pengurusan. Package ya. Sebab tu perkahwinan itu package, bukan package perkahwinan kita tengok dewan sekian pelamin tu kan. Kahwin itu satu package. Kita nikah dengan satu orang perempuan, package dia ialah mak ayah dia, adik-beradik dia, jiran tetangga dia, kok dia anak-anak dia, itu package. Kau nak angkut sekali, tak boleh ambil satu je. Oh, saya nak kahwin dengan awak, mak ayah awak saya tak peduli lah, itu bukan saya punya kerja. Tak boleh. Adik-beradik awak pun saya tak nak, nampak macam lain macam, tak boleh. Kono package satu kali. Samalah dengan ibadah ni, bayar 700 package. Tahu-tahu lembu siap. Lori air minum, rokok tak masuk tuan ya. Jangan ada duit rokok. Ni cerita korban adalah duit rokok, apa benda tak sesuai. Kalau rewang joget lambak zaman dulu tu lain kan, ada tak ada kan, teringat dah ustaz joget lambak. Tak, ini kehidupan kita kena sambut. Itu cerita marin dulu, zaman kita 70-an, dah lama tinggal. Ini dah tahun 2020, korban ada duit rokok, duit rokok sekian, tak payahlah pangkah cerita rokok tu. Jadi termasuk pengurusan dan segala package, bayar 700, jangan banyak dakwa-dakwi ya. Jadi maknanya tahu lembu sampai ya. Lembu dia kena macam tu, dia tak boleh buat daging. Beli daging frozen ya, korban tak boleh, tak jalan. Dia mau sembelih lembu tu. Okey. Ataupun kambing, ataupun biri-biri. Biri-biri umur setahun masuk 2 tahun, kambing 2 tahun masuk 3 tahun. Dulu ada satu Cina ataupun salin gigi. Saya ingat dulu masa saya muda-muda, ada satu Cina ni peraih lembu, dicabut gigi lembu tu. Dia pun tahu lembu salin gigi, lembu tak cukup umur, dicabut pakai pelayar. Tengok mana lah pergi gigi lembu, sama rupa dia cabut. Ada macam-macam hal. Dia orang pun tahu kaedah. Kemudian kecacatan. Janganlah lembu yang berong kita ni, dah tahu dia ni, kita beli yang lawa. Yang buta tak boleh, telinga dia rabit tak boleh, patah riuk, kaki tak cukup, ekor dia kontot, tak ada tanduk tu dimaafkan lah. Nak suruh dia tumbuh tanduk, macam mana tanduk dia memang dah tak ada kan. Kecacatan yang boleh mengurangkan daging lah. Lebih pada tu, ataupun kecacatan yang nyata, cemeh apa tak boleh bercakap, tu tak masuk. Akak ada nak tanya? Ada lagi tuan? Lagi apa? Pergi misal korban, daging korban
agihan dia mentah. Daging kekah agihan dia masak. Tetapi tidaklah salah kalau nak digabungkan kurban dan kekah dalam satu ekor lembu. Ada 7 bahagian, 3 kekah, 4 kurban. Boleh, tetapi takut kaedah dia tu tak boleh nak dikawal. Kurban afdal dia bagi mentah. Kekah afdal dia dimasak, masak manis nama dia. Kata ulama supaya manis perangai anak dia nanti. Jadi manakala dia diasing dengan kurban 4 bahagian, kekah 3 bahagian, jadi keliru. Dan pula janganlah nak buat sibuk hari nan sehari kita nak berkekah. Ada 364 hari lagi, hari nan sehari tu dia nak masuk kekah. Boleh, tak salah dah. Tapi kalau boleh, biarlah yang nak kekah tu lah umur 56, umur 48. Masa itulah dia sibuk nak kekah. Tak payah lagi dah, ambil hari lain. Dah habis PKP ni, panggil kawan, moleh kambing 4 ekor, aku nak kekah. Untuk siapa? Untuk diri sendiri. Nanti kau datang 2 ekor kita bakar, 2 ekor kita masak kari. Time tu ni time orang nak sibut korban, time tu dia sibut nak kekah. Yang tukang nyemoleh pun, aku dah nyemoleh untuk korban sipalan ni kekah. Mana satu ni separuh moleh berhenti duk. Ni kekah semula ulang dah, lembu tu dah lupa. Jangan. Boleh, tapi boleh. Ya, boleh. Bukan tak boleh, boleh. Dan tidak boleh setengah bahagian. 4 boleh orang. Lembu yang ni macam 4 boleh orang. Dia setengah satu. Dia setengah, tak boleh. 1 bahagian seorang. 1 kambing, 1 bahagian. Boleh kan? Lagi kulit-kulit apa orang nak jual ke apa, itu tak ada orang nak makan, jual lah. Itu tak tanam. Tulang itu pun boleh makan kalau larat. boleh. Tulang itu jin makan mana. Selalu kalau korban dikikih tulang tak ada daging. Jadi bagi kat orang pun sedih tengok tulang ni. Buat sup pun macam ni kan. Kau dah putih tu tanam je lah. Jangan dah putih tu kita beri orang, menitik air mata orang. Lagi pula orang susah. Menangis dah satu keluarga tengok hidup kita susah. Tulang berkikih dia bagi putih. Nak buat macam mana ni kan? Nak ambil sumsum pun tak. Sumsum pun dah tak ada. Boleh. Mana yang anu tu boleh. Dia jangan di anu mana? Jangan diremehkan, jangan didetail sangat. Ya, telinga tu kita nak bincang terperanjat orang tu. Jadi yang berkorban kalau hadis, kalau sunnahnya ambil selebar tapak tangan dia. Itu yang afdal lah. Dalam sekilo. Tengok tapak tangan kalau lebar mungkin 1,5 kilo. Tapak tangan kecil mungkin 600 gram lah. Jangan tapak tangan kita kecil kita nak ambil 4 kilo malah layau dia ke bawah lah. Mesti jatuh. Ambil sekadar pekakih dalam tu nak ambil sikit hati, sikit limpah sikit, ambil lah. Boleh. Ya. Yang penting kita ikhlas, jangan bergaduh. Kita nak mendekatkan diri pada Allah. Jadi banyak yang berkecil hati kan. Lepas tu pula yang datang tu kalau boleh tolong jangan jadi mandu cakap pinggang. Lepas tu dia yang paling besar besen lah. Tak berapa banyak dia nak pergi tak tu. Tolong, sesama tolong. Hari tu wah. Tapi SOP kena ikut 1 ekor lembu 20 orang kalau tak silap dah. Maksimum. Dah semua dapat kelulusan kan. Surau ni berapa ekor tak? 8. 4. Dia maksimum 10 kan. Hebat. 4 ekor tu hebat lah tu. 4 kali 7, 28 orang. Kalau dikira 1 ekor tu 7 orang, 28 orang. Tapi tahun depan kita cuba lebih. Dia macam ni tuan. Dia tak semesti lembu. Bawa kambing seekor seorang pun okey. Kambing ni 2 orang boleh selesai kan. Saya pun kambing insya-Allah. Kambing malih. Saya setahun kambing malih sendiri. Gantung kan selesai. Kan? Ya. Cubalah kita duit rokok lagi. Duit makan lebih pada tu. Kalau RM2 sehari lebih. Kita makan musang king 2 hari sebiji dah RM60. Kan? Semusim tu 20 hari kita makan dah RM1,200 duit lah. Makan musang king tak masuk air apa semua ni. Jadi sedia lah. Kambing 7-800 setahun seorang. Penuh berderet kambing memutih
Barulah syok. Iya. Ya. Lembu ni lebih sikit kau jual, tapi afdal satu ekor kambing daripada satu bahagian lembu dan unta. Ni apa yang saya tahulah, ya. Boleh rujuk lagi lah kalau ada yang tak, boleh rujuk. Tapi itulah yang saya tahu. Sebab kambing tu satu nyawa, lembu satu nyawa, 7 orang bawa. Lepas dia cerita naik hari kiamat tu, itu wallahualam. Maknanya kita ni minta Allah Ta'ala lah. Lembu kurus naik 7 orang, melempeng lembu ni kan. Janganlah dikira benar. Lembu tu mungkin jadi besar. Kan? Dia kau nak menaik. Ikhlas kan nanti. Ya, mudah-mudahan. Dah terlebih masa tuan. Adakah satu ilah kau ada ni? Tak ada kan? Tak ada. Saya ucap selamat Hari Raya Aidil Adha, selamat menjalani ibadah kurban. Besok kalau ada kesempatan kita puasa, malam ni siap-siap niat lah. Takut kok sahur kan terlupa nak bangun ke apa. Kalau dapat bangunlah sahur macam puasa biasa, walaupun minum air setengah saja aku puasa Arafah kan. Itulah niat ataupun saja aku puasa sunat. Sunat apa tak ingat, tak cukup. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Yang penting usaha kita tu ada, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terus memberi kita nikmat kehidupan yang sempurna, sehat tubuh badan, dan dapat kita melakukan ibadah, dan ibadah kita tu diterima oleh Allah Subhanahu Taala yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Itu mustahak, ya. Apa pun ibadah kita buat, kalau tak ikhlas, Allah Ta'ala dalam hadis kursi cakap wajib kasih sayang ke atas orang yang berkasih sayang kerana aku, saling mengunjungi kerana aku, berkorban kerana aku, dan bersilaturahim kerana aku. Nah, ini hadis kursi, boleh cek. Ada perkataan berkorban kerana aku, maknanya apa yang kita korbankan daripada segi harta benda, nyawa kita, kedudukan dan segala-gala masa, semua kerana Allah. Allah Ta'ala cakap wajib kasih sayangku ke atas nanti. Itu dia tuan-tuan. Jadi kalau wajib Allah Ta'ala ni mewajibkan atas zat ni, mula maknanya Allah Ta'ala ke atas diri dia mewajibkan bagi orang yang semata-mata kerana Allah. Itu kita kena pegang. Apa pun lagi niat dia Allah, kerana-Mu ya Allah, kerana-Mu ya Allah. Sebab tu kita buat sehabis baik ibadah. Cantik lebih dipercantikkan, elok diperelokkan, ya. Semayang elok, tapi semayang lebih elok Nabi kata semayang di awal waktu. Semayang di awal waktu elok, yang lebih elok semayang berjemaah. Semayang berjemaah elok, yang lebih elok semayang dengan memakai pakaian yang bersih, wangi, bersugi. Elok dan diperelokkan samalah. Berkorban itu elok, yang lebih elok dia ambil sunnah-sunnah orang yang nak berkorban dan binatang yang dikorbankan. Sebab tu kita kena belajar hari demi hari, tahun demi tahun. Kita pandai, makin lama kita tahu, dan bila kita tahu kita ikut, bila kita buat kita sampaikan. Mudah-mudahan orang lain pun mendapat manfaat sebagaimana yang kita nak manfaat. Sebab iman seorang itu ialah apabila dia sempurna iman, apabila dia yuhibbu ala akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga dia suka saudara dia mendapat apa yang dia suka. Kita nak dapat pahala lebih, kita ajar saudara kita, bagi tahu dia pun supaya dapat pahala lebih. Yang kita nak akab tamak tentu lah, ya. Wallahu a'lam. Saya minta ampun, minta maaf. Sekali lagi saya ucap selamat Hari Raya Aidil Adha. Lakukanlah sebaik yang kita boleh dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita mendapat pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah dan silap saya mohon ampun dan maaf daripada kelemahan diri saya sendiri. Baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa lil muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jada. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tamim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar.
wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.